Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan proses pembelajaran kita. Masih lagi berada di bab yang ketiga dan untuk hari ini kita akan fokuskan kepada subtopik 3.5 di dalam bab yang ketiga ini, iaitu faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Pada akhir proses pembelajaran ini, apa yang murid akan dapat, di mana semua pelajar boleh menjelaskan faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Okey, kedatangan Jepun ke negara kita di tanah Melayu bermula pada 8 Disember 1941. Kedatangan Jepun, serangan Jepun di tanah Melayu bermula pada 8 Disember 1941. Manakala di Sarawak dan Sabah, serangan Jepun terhadap Sarawak dan Sabah adalah pada 16 Disember 1941. Semuanya pada bulan Disember tahun 1941. Tujuan Jepun menjajah ataupun tujuan Jepun meluaskan kuasa sampai ke negara kita, tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan. Tujuan yang pertama memenuhi keperluan ekonomi, iaitu untuk mendapatkan bahan mentah. Dan yang kedua adalah untuk kepentingan strategik ketenteraan, iaitu untuk membebaskan negara Jepun daripada sekatan ekonomi oleh tentera bersekutu. Tentera bersekutu ni melibatkan 3 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Belanda dan British. Kan? Dan kedatangan Jepun ke negara kita, mereka menggunakan propaganda, iaitu seolah-olah kedatangan Jepun ke negara kita bukan sebagai penjajah tapi sebagai pembela, pembela bangsa Asia, di mana Jepun menggunakan slogan semangat Asia dan juga Asia untuk orang Asia. Semangat Asia dan slogan Asia untuk orang Asia, iaitu untuk mendapat sokongan daripada penduduk tanah Melayu untuk menyokong Jepun sebagai sebuah negara Asia, kerana pada masa itu tanah Melayu sedang dijajah oleh kuasa Eropah, iaitu British. Sebab itu Jepun menggunakan propaganda semangat Asia atau Asia untuk orang Asia. Dan Jepun juga telah menonjolkan imej dia sebagai pasukan, sebagai sebuah negara pembela lah, bukan penjajah, membela. Seolah-olah Jepun ni datang ke tanah Melayu untuk membela nasib orang Asia daripada penjajahan Barat. Okey. Baik, terdapat 2 faktor tadi ya. Yang pertama, mengeksploitasi sumber bahan mentah. Okey, Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah yang terdapat di negara kita. Kerana di negara Jepun pada masa tersebut, Jepun sedang memperluaskan kegiatan perindustrian mereka melalui program pemulihan Meiji yang dilakukan oleh Maharaja Mikado Meiji pada masa tersebut, iaitu dia mahu tukar negara Jepun daripada sebuah negara berasaskan perindustrian tradisional kepada perindustrian moden. Dan jadi apabila berubah negara kepada perindustrian moden, maka Jepun memerlukan bahan mentah, dan tanah Melayu pada masa tersebut memang kaya dengan bahan mentah, antaranya seperti biji timah dan juga getah, selain daripada emas, biji besi, arang batu dan juga bauksit. Kemudian Jepun juga meluaskan kuasa di Sabah dan Sarawak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber minyak, terutamanya di Miri dan juga di Lutung. Baik. Dan pendudukan Jepun di
di Tanah Melayu ini merupakan sebahagian daripada rancangan Jepun untuk menjayakan program ekonomi yang dikenali sebagai Lingkungan Kesemakmuran Asia Timur Raya. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Kawasan Kesemakmuran Asia Timur Raya iaitu ia mewujudkan satu zon ekonomi bertujuan untuk Jepun mendapatkan bahan mentah serta Jepun boleh memasarkan barang-barang perindustrian dia lah. Baik, dan faktor kedatangan Jepun yang kedua adalah kepentingan strategik ketenteraan. Kepentingan strategik ketenteraan iaitu Jepun kerana kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Iaitu di hujung semenanjung Tanah Melayu terletaknya pangkalan tentera laut British iaitu di Singapura, dan penguasaan terhadap pangkalan laut British tersebut penting untuk membuka laluan kepada Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera, dan penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Okey, itu pentingnya faktor kedatangan Jepun di negara kita dua. Ya. Seterusnya kita tengok serangan tentera Jepun terhadap negara kita. Okey. Serangan tentera Jepun bermula dengan tentera Jepun mendaratkan tenteranya di pantai Kuala Pak Ahmad, pantai Sabah di Kota Baru, dan juga satu lagi di Thailand. Di Thailand itu iaitu di Singgora dan juga di Patani pada 8 Disember 1941, dan keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun pada 15 Februari 1942. Bulan Disember, bulan Januari, bulan Februari, lebih kurang dalam 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih tentera Jepun berjaya menguasai negara. Okey, tentera Jepun mendaratkan tenteranya di Kota Baru, Kelantan, kemudian mereka mara ke selatan tanah air mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur, dan terdapat dua buah kapal British iaitu kapal Repulse dan juga kapal Prince of Wales yang telah digerakkan untuk menyekat kemarahan British, tapi telah berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Baik, sementara tentera Jepun yang mendarat di Thailand, di Singgora dan juga Patani telah berpecah dan mereka memasuki negeri Kedah. Satu pasukan mara ke selatan menggunakan jalan darat dan satu lagi pasukan mara ke selatan menggunakan jalan pantai. Okey. Dan mereka berjaya sepanjang perjalanan mereka daripada Kedah tadi sampai ke Singapura, mereka berjaya menguasai semua bandar-bandar besar yang ada di Tanah Melayu lah. Di Alustar, Pulau Pinang, Ipoh, Slim River, Port Swettenham, Kuala Lumpur, Muar, Batu Pahat, Johor, dan sampailah ke Singapura pada 15 Februari 1942. Baik, ini peta yang menunjukkan arah perjalanan tentera Jepun lah, arah serangan tentera Jepun. Kalau di pantai timur mereka mendaratkan tentera di Kota Baru dan mereka bergerak menggunakan jalan darat pergi ke Singapura. Di sebelah pantai barat ini tengok kita dua pecah kepada dua, satu menggunakan jalan darat dan satu lagi menggunakan pesisir pantai. Dan di Sabah dan Sarawak, tentera Jepun mendaratkan tenteranya di Miri. Mendaratkan tentera Jepun di Miri iaitu pada 16 Disember 1941. Daripada di Miri itu mereka berpecah kepada dua pasukan. Satu pasukan pergi ke Kuching dan daripada Kuching tentera Jepun bergerak ke Cebu.
Dan satu pasukan lagi yang berada di Miri tadi, mereka satu pasukan berpecah pergi ke Labuan. Yang ini yang pergi ke Labuan itu adalah untuk menguasai negeri Sabah. Negeri Sabah. Daripada Labuan berjaya menguasai Jesselton, Sandakan dan juga Beaufort. Dan akhirnya Sabah dan Sarawak juga berjaya dikuasai oleh tentera Jepun. Okey, itu saja kelas kita hari ini. Untuk aplikasi KEBAT, kita bincangkan satu soalan. Strategi peperangan yang mantap, slogan dan propaganda Jepun berjaya mempengaruhi rakyat tempatan menjadi faktor mengapa Jepun mudah menaklukkan tanah Melayu, Sarawak, Sabah. Okey. Soalan ini menunjukkan dalam kita melaksanakan sesuatu, kita mesti mempunyai perancangan ataupun strategi yang berkesan. Contohnya macam Jepun lah, mereka berjaya menguasai seluruh tanah Melayu hanya mengambil masa dalam 2 bulan sahaja. Kenapa berkesan cepatnya Jepun ini? Kerana dia menggunakan strategi yang mantap, slogan dan juga propaganda. Slogan dia apa tadi? Iaitu semangat Asia, Asia untuk orang Asia. Dan juga propagandanya ialah Jepun datang ke tanah Melayu bukan sebagai penjajah tapi sebagai pasukan pembela tanah air, pasukan pembela negara Asia, iaitu seolah-olah mahu membantu negara Asia daripada jajahan negara Eropah, negara Barat, iaitu British pada masa tersebutlah. Dan strategi itu berkesan di mana rakyat menyokong Jepun untuk membebaskan, seolah-olah macam Jepun untuk tolong rakyat tanah Melayu untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan Barat. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.